Rakita 107.9 Music paling lead. Suara lead. Dengarkan Temu Bual eksklusif bersama Kimi Kimo, NFT artis dalam audio file dan juga Pak Tuan, penganalisis kripto di platform Detik. Assalamualaikum, saya Kimi Kimo. Saya di dalam Detik ni, saya punya jawatan sebagai NFT artist in audio files. Maknanya saya ni lebih fokus kepada NFT music dan juga lebih kepada bahagian harta intelek. Saya terlibat dengan Detik ni selepas sahabat saya iaitu yang bersama dengan kita sekarang ni iaitu Pak Tuan. Dia ni boleh dikatakan penasihat terbaik kripto Malaysia lah, saya boleh cakap. Dengan dia lah saya faham lebih banyak tentang NFT dan juga dunia cryptocurrency. Bila saya teringat tentang di luar negara, penjualan hasil-hasil karya NFT grafik, NFT lukisan ni dan juga NFT music sudah sangat-sangat pesat. Jadi bila saya tengok pula dekat Malaysia, di negara kita ni masih lagi perlahan benda ni. Bila saya bertanya pada Pak Tuan dan juga dia kenalkan saya pada tim-tim Detik yang lain, saya tengok perjuangan diorang ingin membawa sesuatu yang sangat-sangat yang patut diketengahkan lah, sebab ianya sangat-sangat baik untuk pengkarya-pengkarya sendirian. Maknanya tiada bergerak di bawah mana-mana cawangan ataupun syarikat, hanya bergerak sendiri. Jadi ianya sedikit sebanyak boleh membantu ramai sangat orang untuk menjana sedikit pendapatan daripada hasil jualan-jualan karya, tapi dengan melalui platform yang kita panggil platform Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada warga Rakita FM kerana sudi menjemput tim Detik pada hari ini dalam podcast yang sangat menarik ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya Idris Ali Yahya, boleh panggil Pak Tuan. Kalau dalam Detik ini saya menjawat posisi sebagai crypto analysis, bermakna saya akan mengkaji tentang kebulehpasaran bagi platform dan juga produk Detik, dan saya akan meninjau tentang permintaan pasaran bagi NFT secara lokal dan juga global. Maksudnya dalam Detik ni saya sebagai strategis lah untuk kita lihat bagaimana NFT boleh dikembangkan di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa, dan bagaimana produk-produk Detik ini boleh diperluaskan baik untuk DNFT bagi arts maupun DNFT untuk music. Rakita 107.9 Music paling lead. Boleh ceritakan secara ringkas apakah itu Detik? Baiklah, Detik merupakan salah satu projek kripto yang menawarkan segmen NFT dalam industri kripto. Jadi bila kita sebut tentang NFT adalah non-fungible token. Maka untuk Detik ini ada dua fokus utama bagi penawaran produk Detik. Yang pertamanya adalah DNFT bagi arts, iaitu 2D dan 3D animasi. Yang kedua adalah NFT pattern, merujuk kepada harta intelek. Maksudnya Detik akan menyediakan platform periklanan digital untuk disediakan ruangan bagi para pengkarya untuk memasarkan produk-produk mereka. Memasarkan produk-produk mereka itu bermaksud mereka boleh jadikan platform Detik sebagai papan iklan untuk komuniti kripto secara global mendengar ataupun melihat hasil karya mereka. Sama ada hasil karya muzik, sama ada hasil karya dalam konteks video teaser, sama ada hasil karya dalam konteks seni, arts dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, produk-produk itu akan membawa kepada komuniti yang kuat terhadap produk itu. Dan dalam masa yang sama, Detik menyediakan satu token sosial yang dikenali sebagai Detik ataupun akronimnya disebut sebagai DTK. Kenapa token sosial Detik itu diwujudkan? Token sosial DTK diwujudkan supaya para komuniti, para pemegang token boleh mendapat akses penuh terhadap produk-produk Detik. Ia ibarat seperti tiket lah. Kalau tuan-tuan atau sahabat-sahabat semua dalam Rakita ada tiket nak menonton UFC, jadi tuan-tuan kena ada dulu tiket yang tertera berkenaan dengan jadual pertandingan antara McGregor versus Khabib Nurmagomedov. Jadi dengan ada tiket itu, tuan-tuan boleh masuk dalam
Oktagon sebagai penonton untuk menyaksikan pertandingan itu. Begitu juga Detik. Bila tonton ada token sosial Detik, jadi tonton boleh mendapatkan karya NFT Detik, sama ada 2D ataupun 3D animasi, maupun boleh juga berpartisipasi dalam platform Detik untuk nak meletakkan iklan tentang muzik, iklan tentang sport dan sebagainya. Jadi itu bergantung kepada penawaran platform yang akan disediakan oleh pihak Detik. Jadi syarat untuk menggunakan platform Detik kena ada token sosial Detik. So token sosial Detik itu ibarat tiket kepada komuniti Detik untuk mengakses secara penuh platform Detik. Rakita 107.9. Music paling lead. Suara lead. Dengarkan Temu Bual eksklusif bersama Kimi Kimo, NFT artis dalam audio file dan juga Pak Tuan, penganalisis kripto di platform Detik. Apakah objektif Detik dalam menyediakan sebuah platform atau ekosistem yang baik kepada masyarakat di luar sana? Dalam menjawab soalan ini, kita perlu rujuk slogan Detik itu sendiri, iaitu NFT for all. Sememangnya perjuangan Detik adalah untuk pastikan bahawa masyarakat di luar sana memiliki karya NFT dengan mudah, dengan cepat melalui penawaran produk-produk Detik. Kalau kita lihat adakah NFT ini bagus untuk miliki, saya beri beberapa contoh NFT yang sememangnya baik untuk dimiliki. Antaranya tuan-tuan, kita terkenal dengan karya-karya seperti CryptoPunk. Ada beberapa CryptoPunk saya nak sebut. CryptoPunk siri 3100. CryptoPunk itu karakternya mirip seperti karakter Squidward dalam kartun SpongeBob. Terjual dengan harga 7.5 juta USD. Ada satu lagi CryptoPunk siri 7804. CryptoPunk itu dia ada dikenakan beberapa padanan aksesori yang menarik untuk karakter tersebut. Harga karakter itu atau NFT itu adalah 4,200 Ethereum. Ada satu lagi CryptoPunk yang sangat viral yang mendapat perhatian oleh semua komuniti kripto, iaitu CryptoPunk siri 7523. Harga dia berapa tuan-tuan? Rakan-rakan kita mungkin boleh teka harga dia. Saya boleh bagi tahu harga bagi NFT itu adalah 11.8 juta USD. Karakter itu dia pakai mask simbol COVID-19 yang berlaku pada ketika ini. Siapa pembeli dia? Charlon McKenzie. Jadi apabila kita sebut tentang NFT, ia adalah sebuah aset digital dalam konteks karya seni yang boleh disimpan oleh siapa saja dalam blockchain. Jadi dalam fasa sekarang ini, karya-karya itu boleh disimpan dalam blockchain Ethereum, boleh simpan dalam blockchain Solana, boleh simpan dalam blockchain Binance Smart Chain. Maka tuan-tuan, untuk objektif Detik, sememangnya kita nak membawa kepada kepemilikan produk-produk di NFT Detik untuk masyarakat miliki dengan mudah dan cepat. Mungkin peminat-peminat Detik, kolektor-kolektor token Detik, dia ada 1000 Detik. Dengan 1000 Detik, dia dapatkan di NFT Detik bernilai 1000 Detik. Jadi apabila disimpan mungkin 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, di NFT itu telah berubah menjadi 10,000 Detik. Contoh kan. Jadi itu bergantung kepada supply and demand. Maka berbalik kepada objektif dalam penyediaan terhadap ekosistem untuk komuniti Detik melalui platform Detik, sememangnya kita nak pastikan bahawa semua orang boleh memiliki NFT dengan mudah dan cepat. Tetapi dalam kita nak pastikan masyarakat memiliki NFT, kita kena fahamkan dahulu mereka tentang NFT. Sebab itulah kita akan ada program-program, projek-projek seperti C-Crypto dan juga NFT Creator. Boleh ceritakan mengenai token utility yang ditawarkan? Seperti yang saya katakan tadi, token social Detik digunakan untuk mengakses kepada produk-produk yang ada dalam platform Detik. Produk itu merangkumi DNFT dan juga harta intelek. Untuk DNFT, ia terfokus kepada arts, iaitu 2D dan 3D animasi. Untuk harta intelek, ia membuka ruang kepada siapa saja untuk menggunakan platform Detik sebagai tempat periklanan, sama ada untuk memaparkan tentang muzik yang dihasilkan, untuk meletakkan video teaser yang menarik bagi tontonan umum. Jadi itu adalah cara bagaimana token sosial
detik dijadikan sebagai tiket untuk mengakses segala produk yang ditawarkan di platform detik. Maka dengan adanya token sosial detik, produk-produk tersebut boleh diakses melalui kepemilikan token sosial detik. Selain itu, dengan adanya token sosial detik, ia boleh diguna pakai untuk tujuan voting ataupun pengundian. Ini bermakna setiap penghasilan produk-produk di NFT detik akan menerima pandangan daripada komuniti pemegang token detik. Jadi apabila seseorang itu ataupun komuniti detik memegang token detik dalam jumlah tertentu, maka mereka boleh mengundi dan suara mereka akan didengari dalam penghasilan produk-produk detik. Jadi dengan adanya jumlah pegangan yang banyak, itu akan mempengaruhi terhadap penghasilan sesuatu produk dalam satu segmen-segmen tertentu bagi produk-produk detik. Seterusnya, token detik juga boleh digunakan untuk tujuan staking. Dalam arti kata, dengan adanya token sosial detik itu, para pengguna boleh kunci atau boleh stake dan akhirnya para pengguna boleh dapat hadiah daripada hasil kuncian itu. Semua itu khususnya bagi fitur staking boleh diguna pakai apabila fitur itu siap sepenuhnya dalam platform detik. Seterusnya, dengan adanya token sosial detik, para pengguna yang menggunakan segmen harta intelek untuk lot periklanan khususnya bagi muzik, apabila karya-karya mereka dihasilkan dan diletakkan di platform detik dan mendapat tontonan atau liputan tertentu, hadiah akan diberikan dalam bentuk token sosial kepada video-video atau muzik yang didengari dalam jumlah yang banyak atau kekerapan yang tinggi. Jadi disebabkan mereka menggunakan platform detik untuk memaparkan tentang karya-karya mereka, seni-seni mereka, maka pihak detik akan memberi hadiah atas usaha mereka berkarya di platform detik. Dan yang terakhir, dengan adanya token sosial detik itu boleh dijadikan sebagai alat cagaran kepada produk di NFT detik bagi arts. Contohnya, 1000 detik bersamaan dengan satu DNFT yang dihasilkan pada bulan tertentu. Jadi nisbah 1000 sama dengan satu DNFT itu adalah nisbah yang seiring ataupun kita sebut sebagai relatif yang sama. Jadi apabila karya DNFT itu ingin dicagarkan untuk dapatkan token sosial detik bagi tujuan staking, untuk tujuan kuncian bagi dapat unit tambahan, maka token sosial detik itu berfungsi untuk diberi sebagai ruang cagaran bagi dapatkan produk di NFT itu sendiri. Maka kesemua produk ini sememangnya produk yang disediakan dalam platform detik, dan inilah ciri-ciri utility yang ada pada token sosial detik. Rakita 107.9. Music paling lead. Apakah produk-produk dalam platform detik? Jadi produk detik ini terfokus kepada dua. Yang pertamanya DNFT ataupun detik NFT. Yang kedua adalah harta intelek, iaitu lot periklanan. Sama ada muzik, teaser video dan beberapa iklan yang boleh ditawarkan di platform detik oleh pengguna-pengguna tertentu yang memegang token detik. Jadi untuk produk DNFT ada beberapa karya yang akan dihasilkan. Karya-karya ini dalam bentuk 2D dan juga 3D animasi. Antara segmen yang akan dihasilkan dalam DNFT adalah Alphabet Collection, Country Collection, Rare Collection dan Prestige Collection. Untuk Alphabet Collection ini daripada huruf A sampai Z, ada beberapa produk akan dihasilkan bagi memenuhi huruf-huruf tersebut. Jadi setiap produk ini akan dihasilkan mungkin 3 bulan hingga 4 bulan sekali. Maka item ini adalah item yang sangat limited bagi memenuhi makna non-fungible. Sememangnya ia akan dihasilkan pada fasa-fasa tertentu saja. Jadi inilah yang akan menarik perhatian para komuniti untuk memiliki item-item ini, kerana item ini hanya diterbitkan pada fasa tertentu saja dan tidak akan diterbitkan pada fasa-fasa yang lain. Untuk Country Collection, kita akan sasarkan kepada pengumpul karya NFT di luar negara. Pengumpul NFT di Malaysia pun boleh memiliki juga, tetapi target kita adalah khususnya di Thailand, di Indonesia, di Itali, di Perancis, yang semuanya amat menjunjung tinggi
hasil seni kreatif digital pada ketika ini. Jadi itu target kita. Untuk rare collection, kita akan hasilkan produk-produk yang sememangnya memenuhi ciri rare. Jadi kita akan buat R&D berkenaan dengan produk-produk tersebut bagi memastikan bahawa produk itu ada permintaan yang tinggi terhadap ciri-ciri keunikan atau autentik bagi produk tersebut. Dan yang terakhir, untuk di NFT adanya Prestige Collection. Prestige Collection ni kita akan hasilkan produk 2D dan 3D animasi, dan target kita adalah pendiri-pendiri blockchain. Misalnya seperti Charles Kinson, Gavin Wood, Vitalik Buterin. Bagaimana kita sasarkan mereka ini apabila kita melihat apa yang mereka minat tentang NFT. Kerana NFT ni sebuah dunia yang berkembang, para pembeli, para pengumpul tanpa mengira sesiapa pun akan tahu tentang satu projek. Sebab itulah hype-hype ini perlu dicipta sendiri oleh pihak Detik. Semuanya akan dibantu oleh komuniti, dan sememangnya apa yang diperlukan dalam penghasilan bagi Prestige Collection ini dari segi mutu dan kualiti NFT yang dihasilkan itu sendiri. Maka untuk Prestige Collection ini sememangnya kita akan buat R&D yang lebih dalam lagi untuk kita sasarkan semua ini. Dan bagi keempat-empat item ini akan diwujudkan ekosistem bagi NFT itu sendiri yang disebut sebagai Metaverse. Ataupun dengan adanya Metaverse itu, kita akan bangunkan juga konsep DAO, Decentralized Autonomous Organization, bagi setiap kepemilikan produk-produk NFT itu sendiri atau DNFT itu sendiri. Rakita 107.9. Music paling lead. Suara Lead. Dengarkan Temu Bual eksklusif bersama Kimi Kimo, NFT artis dalam audio file, dan juga Pak Tuan, penganalisis kripto di platform Detik. Bagi satu lagi segmen, iaitu segmen harta intelek ataupun patent, kita membuka ruang kepada sesiapa saja untuk memasarkan iklan mereka di platform Detik. Iklan dari sudut muzik, iklan dari sudut video teaser, iklan dari sudut sports. Mungkin tim-tim sukan ingin menjadikan platform Detik untuk dipamerkan tentang produk mereka, dan mereka boleh menggunakan platform Detik, tetapi dengan syarat mereka perlu ada token social Detik. Jadi disebabkan platform Detik ini mempunyai komuniti global yang sangat besar, sama ada lokal ataupun global, dan kebanyakannya terdiri daripada para pelabur kripto, para pengumpul karya NFT, maka ia akan menjadikan sebagai sebuah platform transit untuk orang melihat apakah proof of interaktif yang boleh dilihat di sini. Jadi atas kapasiti itu, maka lot harta intelek akan dibuka bagi sesiapa saja untuk berpartisipasi dalam memiliki lot-lot tersebut untuk memasarkan karya-karya mereka. Jadi sememangnya ini kita memberi ruang kepada mereka untuk berkarya di platform ini. Adapun artis-artis ataupun video creator indie ataupun indie film yang buat teaser bagi sesuatu filem, mereka boleh jadikan Detik sebagai platform untuk meletakkan teaser mereka. Apabila teaser mereka mencapai tontonan yang tinggi, kita akan bagi hadiah kerana mereka melalui karya mereka itu dapat menarik para pengguna untuk melihat ataupun berinteraktif dengan platform Detik. So ini yang kita bawa dalam produk Detik secara keseluruhannya. Platform Detik. Terdapat juga program Social Detik. Boleh ceritakan berkenaan dengan program pembelajaran dan NFT creator yang ditawarkan kepada mereka di luar sana. Untuk mereka di luar sana yang ingin menyertai program NFT creator, sememangnya ia terbuka kepada semua orang. Tetapi syaratnya ia perlulah memiliki token Social Detik terlebih dahulu. Untuk program ini adalah program sosial. Sememangnya kita nak memberi edukasi kepada semua orang tanpa mengira latar belakang untuk berkenalan dengan NFT. Adapun artis-artis yang sedia ada yang sebelum ini mungkin berkarya menggunakan seni tangan dalam konteks yang agak tradisional, tetapi melalui platform NFT creator ini, pihak Detik akan memberi tunjuk ajar garis panduan untuk memanfaatkan
satu segmen atau cabang baru dalam industri kreatif digital, dan karya yang akan dihasilkan itu adalah karya yang akan ditempatkan dalam platform digital yang pasarannya sangat besar dan sangat luas. Jadi dengan adanya NFT Creator ini, ia akan mendedahkan para pelajar ataupun sesiapa saja untuk memahami tentang lunas yang ada dalam NFT, di samping bagaimana mereka didedahkan untuk penghasilan produk NFT yang menarik dan sesuai dengan permintaan dalam segmen NFT itu sendiri. Ini adalah satu projek sosial yang kita bawa kepada komuniti supaya komuniti dapat input secara langsung berkenaan dengan NFT dan kaedah yang terbaik untuk menghasilkan produk atau hasil seni NFT sendiri. Jadi melalui projek NFT Creator ini, ia akan memberi gambaran secara keseluruhan kepada sesiapa saja yang mengikuti program ini untuk menikmati ekosistem NFT yang begitu global ini. Jadi syaratnya kena ada token Social Detik sebagai tiket untuk mengakses program sosial ini. Rakita 107.9. Music paling lit. Sememangnya bagi pihak Detik, kita mempunyai banyak cabaran untuk kita bawa projek ini. Saya dalam konteks crypto analisis, saya cuba melihat apakah produk-produk yang boleh dihasilkan untuk di-NFT dan juga lot intelek bagi produk Detik. Dan rakan-rakan saya yang lain, misalnya kita ada artis NFT kita, Tuan Syahir. Beliau sangat berpengalaman jauh dalam NFT ini, dalam industri 2D dan 3D animasi saja. Beliau telah menghasilkan beberapa produk yang sangat luar biasa, dan sememangnya dalam penghasilan produk-produk tersebut kita perlu mencari titik terbaik untuk pastikan produk yang kita hasilkan itu ada permintaan yang baik dalam pasaran global. Jadi itu adalah cabaran-cabaran besar dalam penghasilan produk NFT itu. Pada ketika ini kita sudah ada komuniti pemegang token sosial yang memegang token Detik untuk dapatkan di NFT Detik. Itu kita sudah ada. Cuma dalam masa yang sama, cabaran yang lebih besar adalah untuk kita pastikan bahawa karya di NFT kita itu boleh diterima secara menyeluruh. Kerana kita tahu seni ini adalah sebuah karya yang subjektif, sebuah ukuran yang subjektif. Jadi seni ini dia ada nilai intrinsik dalam jiwa individu yang berbeza. Setiap cara pandang orang terhadap seni itu juga berbeza. Maka itu cabaran yang perlu kita fikirkan, dan akhirnya untuk kita menyelesaikan masalah itu, sememangnya kita perlu cipta hype kita sendiri. Kalau kita kaji tentang bagaimana crypto party berjaya sustainable ataupun kita kata berjaya lestari dalam mengekalkan produk mereka seperti Rare Pepes dan beberapa lagi projek-projek yang dihasilkan pada tahun 2016, dan pada akhirnya diambil alih oleh CryptoPunk, seterusnya CryptoKitties, dan pada ketika ini ada bermacam produk-produk NFT. Maka sememangnya hype yang tercetus bagi setiap projek itu dihasilkan oleh mereka sendiri. Jadi itu cabaran-cabaran yang perlu pihak Detik lihat dan pihak Detik fahami supaya dalam penghasilan produk NFT atau DNFT kita dapat hasilkan satu produk yang boleh sustain, yang boleh diguna pakai secara menyeluruh dan mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi bagi pemegang atau pengumpul koleksi tersebut. Dan masa yang sama, individu yang memegang token Social Detik, dia akan dapat akses yang sangat baik apabila ia memegang token tersebut, dan mereka akan menjadi komuniti yang kuat dalam membina ekosistem Detik yang sangat besar. Jadi itu adalah cabaran yang sememangnya sedang dihadapi dan akan dihadapi oleh pihak Detik. Dengarkan temu bual eksklusif bersama Kimi Kimo, NFT artis dalam audio file, dan juga Pak Tuan, penganalisis kripto di platform Detik. Bagi saya, misi kami dah cukup jelas sekarang ni. Sebenarnya misi untuk mempengaruhi itu memang sangat cukup jelas. Kimi lebih fokus ke arah macam mana untuk menarik minat kawan-kawan ataupun peminat-peminat ataupun pengkarya-pengkarya dalam bidang muzik dan juga visual untuk sertai platform Detik dan jual karya-karya mereka dalam bentuk di NFT di dalam platform Detik untuk dapatkan hasil pendapatan yang
lumayan. Kami dah pun susun beberapa percaturan, ramai boleh tengok di website kami detik.ai. Dekat situ pun dah ada kami letakkan roadmap di mana setiap plan-plan dan juga setiap strategi ada di situ, dan juga di dalam light paper ada dua version, versi bahasa Melayu dan English. Boleh baca di situ dan boleh nampak pergerakan kami dan hala tuju kami. Dan juga kami akan lebih banyak adakan event-event online, dan juga kami akan adakan beberapa segmen melalui media sosial. Mungkin kami akan buat tour daripada universiti ke universiti, ataupun college ke college, daripada sekolah menengah ke sekolah menengah, untuk kami mula memberikan pendidikan ke arah DNFT, di mana platform ni amat berguna kepada pengkarya-pengkarya daripada di bangku sekolah menengah, di universiti, di college, ataupun yang sedang bekerja. Rakita 107.9. Music paling lit. Target ataupun goal saya dan juga tim Detik ni, sebenarnya kami ingin bawa di NFT ni hingga ke peringkat antarabangsa untuk menjadi pesaing-pesaing hebat bersama dengan platform-platform antarabangsa yang lain. Jadi itulah target dan goal kami, supaya di NFT dan juga platform Detik ini boleh jadi platform utama, salah satu platform utama untuk pengkarya-pengkarya terus bersemangat untuk bergiat menghasilkan karya-karya yang menarik dengan penuh yakin untuk dijadikan satu produk ataupun satu DNFT di dalam platform sebagai hasil jualan kepada pelabur-pelabur yang akan ada di seluruh dunia. Itu adalah kita orang punya impian dan kita orang punya target dan goal lah. Kepada semua yang ingin mengikuti ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang platform ni, boleh layari website kami iaitu detik.ai, ataupun boleh follow kami di Instagram detik.ai, dan juga boleh ikuti kami di Facebook fanpage Detik DTK, di Twitter Detik Token, dan juga di Telegram kami Detik Official. Yang penting sekali di website lah, detik.ai. Website tu memang komplit lah. Dekat situ memang banyak sangat maklumat yang boleh dibaca dan boleh difahami. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada pihak Rakita FM untuk peluang bersuara di Suara Lead ni. Saya daripada tim Detik ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk jemputan khas ni, dan semoga dunia NFT dapat sambutan bagi semua pengkarya-pengkarya dan juga rakyat Malaysia terutamanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. NFT for all, Detik untuk semua. Salut. Rakita 107.9. Music paling lit.